seluar jin ni boleh tak ahli waris pakai? Boleh. Asal tak boleh pula? Yang bagi koyak tu pasal apa? Saya terus, kalau ini saya dah panas, mata saya benar-benar aku nak tumbuk je ni. Saya duduk di situ. Saya kata no comment. Kawan saya dah panas dah. Sahabat saya dah bergigil lah. Ustaz dia keluar, Ustaz. Tak tahan aku tengok dia bising. Tak tahan. Aku debit orang tua dia kan. Kata sabar. Kita tengok apa dia dah panas. Okay. Lepas tu mandi. Tuan-tuan, walaupun yang meninggal tu, walaupun orang tu dah meninggal, aurat tetap kena jaga. Tuan-tuan bayang dia mandikan betul-betul yang dia tutup pokok toge kawan tu je. Dengan toilet good morning. Toilet good morning sampai situ je. Saya dah terima. Cuba saya nak makan mak. Saya panggil, saya tarik dia keluar. Saya panggil Tok Imam. Imam, apa cerita ni? Ustaz, dia tu kat sini kalau mandi mayat, dia mandikan orang lain tak campur. Patut dah tengok muka aku masam je. Kalau dia mandi mayat, orang lain tak boleh masuk. Dia dengan geng-geng dia 3 orang je yang mandikan. Orang lain tak boleh masuk. Betul. Bila saya masuk, dia orang tak tahu saya ni siapa. Sebab tu dia tak nak suruh saya keluar. Tekuk saya ni ahli waris. Rupanya ahli waris pun dia tak bagi masuk. Oh, itu rupa kerja kau. Patutlah kau tak bagi orang masuk. Nampak? Dia dah kantoi tu dah. Lepas tu saya panggil dia. Saya kenalkan diri saya siapa. Bau hijau muka dia. Saya kata, Pak Haji ni belajar dengan siapa? Belajar dengan imam tua tu guru tu. Dulu belajar macam ni. Selama-lama ni kat karyah ni macam ni lah kita. Tuan-tuan, macam itu agak. Dalam keadaan jahil bolehlah terima. Tetapi kenapa dia tidak mencari, tidak belajar? Apakah kita ni boleh pegang satu pendapat guru saja? Boleh? Tak boleh. Tuan-tuan tengok disiplin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, sekiranya selepas ini, mana selepas dia wafat, kalau ada lagi mana-mana ulama yang datang membawakan dalil yang sahih kepada setiap hukum yang dia buat, dia kata tinggalkan hukum aku, pegang yang baru yang bersumberkan dengan dalil. Ni orang ni tak mengaji ni. 3 orang tu blacklist terus. Satu kes berlaku di Perak. Di Perak pun begitu. Di satu tempat yang namanya di kawasan Parit Bunta ke atas, Tanjung Piandang dan sebagainya. Ada orang sana. Kalau ada orang sana bagus. Saya nak sampai ni, kalau balik sampaikan. Orang Tanjung Piandang, orang Batu Lima, belah-belah sana. Dekat sana tu lagi pelik. Satu, kami menyebut mungkar yang perlu dibongkar. Tuan-tuan, saya dah sebut juga di sini. Saya ingat saya dah sebut sini. Berlaku kematian saja, ada somebody datang ke rumah, tanya ahli waris, ni nak perhabis banyak mana ni? You know what? Apa dia maksud itu? Ni nak perhabis banyak mana ni, maknanya tuan rumah nak perhabis duit banyak mana, nak uruskan si mati ni. Standard price 2,000, 2,000 ni masuk kos apa? 2,000 ni kos upah mandi mayat, kos beli kain kapan, kos upah orang semayang mayat. Boleh ke saya guna perkataan tu? Ni tuan-tuan jangan terima dulu. Berat, dengar apa saya cakap dulu. Baik. Untuk semayang mayat, dia akan tubuh untuk diseparatekan. Untuk van jenazah, untuk beli kain kapan, untuk gali kubur, untuk kian-kian ni okey. Faham? 2,000, okey. Enough. 2,000 selesai. Tak ada duit tak apa. Kami ada duit, kami boleh dulu kan. Tadi hang kena bayar ah. Okey. Bila 2,000, maknanya untuk panggil orang semayang mayat tu ramai lah.
Jadi dia akan hubungi setiap masjid, setiap nazim masjid, setiap imam dia akan hubungi. Tuan, hari ini ada kematian, nak sembahyang jenazah pukul 10. Boleh hantar apa kereta agak? Imam kata 2 biji kereta. Maknanya 2 biji kereta 10 orang, 5-5. Dia kira dah 5 dalam envelope yang nak kena bagi 10 envelope tu untuk sembahyang RM5 dalam. Dia tengok pula yang main 10 orang tu ni, siapa yang serban paling tebal dan jubah paling labuh, dia akan bagi lagi 1 envelope hadiah sembahyang hadiah. Satu lagi envelope, main naik apa, naik kereta. Jarak dia sekian, dia boleh agak RM30 satu kereta. Nampak? Oi, macam tu ke? Kat sini macam tu ke? Tak kan? Alhamdulillah. Kita di dalam mengaji takut lah. Okeylah. Itu yang berlaku. Jadi penuhlah masjid sembahyang mayat. Penuh masjid. Saya mula-dulu saya tak tahu. Ada sahabat meninggal, kawan ayah sahabat meninggal, saya pergi lah. Pergi ke masjid tu, saya pergi di Batu Lima, Masjid Batu Lima di Kuala Kurau. Lepas sembahyang, saya pula tengok juga ada tak orang bagi duit. Tengok kan, oh tak ada. Terus keluar je. Oh, alimnya orang sini. Tak ada bagi duit, tak ada bagi, tidak kan ada nanti bila tengah doa tu kan adalah orang bagi duit ni perlu beli. Saya tak soal bagi duit tu, nanti saya hujah tu nanti saya akan bahas. Baik. Lepas tu kawan ceritalah adat kampung ni begini. Wow, saya kata hebatnya. Lepas mayang tu nyong terus balik. Semua balik. Tak tinggal lah. Tinggallah ahli waris dengan beberapa kerat orang kampung, kawan dia agaknya tinggal. Itu dia yang usung mayat buat pergi kubur, ke bumi. Yang pergi ke kubur yang mengiringi jenazah tu tak sampai 10 orang pun. Saya kata subhanallah. Dia tak faham kaedah. Tak faham kaedah. Nampak? Jadi benda-benda ini nampak macam hebat, tapi mungkar. Itu mungkar. Kalau hampa tak main, duit tak dapat. Sampai sana telah ditubuhkan satu unit yang namanya USM. Bukan Universiti Sains Semara. Unit sembahyang mayat. Setiap masjid tu ada. Dah tahu dah, yang pergi sembahyang mayat tu orang tu lah, hulu kiri pun orang tu lah. Kalau Masjid As-Sabirin ni, katalah Masjid As-Sabirin ni contoh. Katalah Masjid As-Sabirin ni dia standby memang 5 kereta. 5 kereta tu memang ahli kelab tu 5 orang tu lah. 5 biji kereta tu lah. Jadi kelab. Register membership of unit sembahyang mayat. Tuan-tuan, bab sembahyang mayat ini di fardu kifayah. Hukum di fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah. Tapi sebenarnya bila dibuat begitu, di mana mungkarnya? Pasal agree, kalau you datang, confirm datang, ni memang cerita, kami sediakan duit. Tak ada, sorry. No play, no money. La haula wala quwwata illa billah. Kali pertama tu saya sangka baik. Kali kedua saya pergi tu, ayah sahabat saya meninggal juga di Tanjung Pendang, Pekan Tanjung Pendang tu. Saya tengok benda yang sama berlaku. Wah, ni tak boleh jadi. Tak jadi. Kawan saya ni mengaji, orang mengaji, ustaz juga mengaji. Dia ketegak. Kepala yang tukang deal tadi 2 kali datang rumah. Ni, Pak Ngah nak tanya sungguh hang ni siapa dia nak mandikan mayat ayah hang ni? Kawan kata, Pak Ngah, yang nak mandikan saya dan adik-adik saya. Nanti kami minum Ustaz. Pasal saya sampai subuh tu, dia bawa segi minum. Kami datang pun daripada masjid kami di satu kereta. Lepas minum-minum tu kami baru parking kereta, datang lagi orang tua ni. Ni Pak Ngah nak tanya sekali lagi ni. Ni siapa dia nak mandikan mayat ayah ni? Siapa dia nak kapankan mayat ni? Hampa pandai ke? Aku tengok orang tua ni, pandai. Dia ni rupanya kalau dia mandikan mayat, kalau dia kapankan mayat, orang lain tak boleh masuk, termasuk ahli keluarga pun tak boleh.
Walau anak lelaki, walau siapa pun tak boleh. Walau payah. Hampa kalau masuk, kami keluar aman ni negeri ya. Hebat. Dia ugut. Hampa kau tak dengar aku kata hampa masuk juga, kami keluar, aku sendiri. Amboi. Ingat dunia ni pak ya. Baik. Senario ini tuan-tuan, saya bawa kemari untuk apa? Saya bangkitkan ini untuk apa? Atas tajuk kita tadi, andainya kita mati besok. Supaya mudah-mudahan ahli qaryah ini, ayah bonda yang ada di hadapan saya ni, lepas ni balik wasiat dengan anak-anak. Besok kalau ayah mati, kau uruskan macam ni, insyaAllah. Sehingga kita tengah lanjut boleh bincang untuk imam. Boleh kata buka dalam buku. Ini saya sebut secara general. Kemudian biarlah ahli waris kita yang mandikan kita. Untuk imam, saya nak pesan, para pegawai masjid yang ada di sini, saya nak pesan, mudah-mudahan selepas ini kalau boleh terima saranan saya nak menyarankan satu, tuan-tuan jangan mandikan mayat lagi. Jangan dimandikan mayat lagi. Sebaliknya, tuan-tuan panggil anak-anak lelaki dia, ahli kerabat dia, mandikan, tuan-tuan bantu saja, monitor saja. Cekak pinggang, buat rotan satu, siram, sabun, gosok, bersihkan. Tuan-tuan duduk juga. Saya buat macam tu sekarang. Kita nak bantu pun, barangkali kita boleh bantu potong kain kapan, buat kain kapan, takut dia tersalah potong macam-macam. Tapi kalau boleh suruh dia buat, kita pantau je. Bentang kain kapan, bala bantu kita buat. Yang tu kalau nak tolong pun kita tolong. Kita ahli karya bantu macam tu. Biar mereka buat, tuan-tuan yakinlah kalau dekat Lembah Keramat ni ada 1000 biji rumah orang Islam. Bermula daripada besok hari kalau dia mati, tuan-tuan buat macam tu, insya-Allah dalam tempoh berapa lama saja semua ahli qadah sini boleh menguruskan jenazah ahli keluarga dia sendiri. Tok Imam kan boleh rehat, boleh oversee Tok Imam. Ini kita balik kampung bayar. Kat kampung pun telefon, Ustaz kat mana ni? Ada kematian nak kasi, aku kat kampung lah. Habis tu macam mana nak buat Ustaz? Buat bodoh je lah. Kalau kau tak pandai buat, saya senang jawab. Kalau kau dah tak pandai buat, dah tak tahu nak cari siapa, buat bodoh je lah. Pandai kau lah buat. Ke masjid haram tidak. Lagi saya marah. Kadang-kadang kita terlalu mengikut rentak masyarakat kita yang, tuan-tuan bayang rumah flat tingkat 5. Ustaz atas permintaan keluarga boleh tak mandi kat rumah Ustaz? Tingkat 5. Banyak cantik nak nyusahkan orang. Dulu kini selama nyusahkan orang. Daripada hidup dari mati nyusahkan orang. Why? Tuan-tuan bayang nak pikul tempat mandi tu daripada bawah naik ke atas, satu cerita dah. Tekanan air ke atas tu agak apa lama? Agak apa laju tekanan air? Rumah flat besar mana sangat rumah flat? 10 kali liang lahat aja. Dengan anak beranak, puak beranak dia semua penuh tu, kita nak mandikan dia dalam tu. La ilah dia. Tu tak boleh fikirlah orang macam ni, kepala otak dia mana akal dia letak tu. Padahal di masjid apa yang tak ada? Ada belaka lah. Dia tak fikir tu nanti bila dah siap kapan nak turun tu. Ustaz, ini permintaan keluarga Ustaz. Datang member. Ini permintaan masjid yang diputus dalam mesyuarat agung, semua jenazah naklah diurus di masjid. Kalau urus di rumah, buat sendiri. Senang lah. Ustaz, nak tahlil 3 hari 3 malam. Orang Melayu kan 3 hari 3 malam. Tak buat kan mengamuk ngampung. Buat jugalah. Ini permintaan ahli keluarga Ustaz, buat tahlil rumah. Okey. Kami ada kaedah baru tuan. Kalau tuan nak pakai kat sini boleh. Saya nak bagi. Kami punya kaedah, tahlil ahli keluarga buat, makan orang masjid makan. Macam? Boleh? Tahlil doa, ataupun yang kedua mesti tak apa, ahli masjid tahlilkan, kita bimbing tahlil, doa anak dia. Jangan terima macam doa dah. Anak dia. Senang je cara nak buat. Dia doa, bahasa doa kan kita dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita yang baca doa kita tak tahu apa yang kita doa kan. Lupa makna.
ambil terjemahan dia tu, tuliskan, buat diri dulu. Tadi buat macam tu sekarang. Kita masuk rumah dia, kita tahlil, baca tahlil biasa tu sampai doa. Ni pasal sabit hadis tadi, anak-anak yang soleh mendoakan dia. Paling tidak ada gak dia baca, angkat tangan, kita nak aminkan aja. Aku doa untuk bapak aku je. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Untuk bapak aku, bapak kau pun masalah. Kalau cakap kasarnya gitulah, biar kata simpati. Baik, kita bagi dia. Nah, baca. Rupanya tuan-tuan, saya melihat bila kami dah buat perkara ni, rupanya masyarakat kita di luar sana tu tidak terdedah dengan suasana begini. Memang pertama tu penerimaan agak ganjil, tapi lepas tu dia orang menerimanya dengan sangat baik. Datang jumpa ustaz, datang ustaz, kita nak buat tahlil kat rumah. Okey, kita raikan kat rumah, tak ada masalah. Bila? Sekali-sekali. Tapi ada syarat. Ada syarat. Kita tanya dulu. Katanya baru meninggal semalam, meninggal siang tadi meninggal. Malam ni nahlil ni malam ni. Kita tanya habis. Puan nak tanya, ada makan tak? Dia kata ada. Tanya dulu, makan apa? Okay. Saya tak tanya pasal makan, saya tanya pasal makan tu. Bukan aku nak makan sangat. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Dengar aku nak habis cakap dulu. Saya kata, sumber buat majlis malam ni daripada mana? Duit tu nak buat kenduri. Dapat mana? Ni duit, ada duit ayah tu ada lagi 2-3 ribu tu yang kita nak habiskan, nak buat kenduri, buat sedekah. Itu duit tu dah jadi harta pusaka kita kedarah juga, haram hukum dia. Dalam masa yang sama kita makan harta anak yatim yang belum diparaidkan lagi, bukan hak dia, bukan kita. Jangan cari pasal tuan-tuan. Dah lama dah kita buat pasal. Cukup lepas ni jangan buat pasal. Tanya dulu. Dah ini duit adik-beradik kongsi nak kenduri. Silakan. Kalau dia tanya ni duit adik-beradik nak buat, ni duit adik-beradik nak kongsi nak buat kenduri. Kalau gitu ada kambing tak tanya. Takap dia demand betul. Boleh bang? Saya timbai je. Hijau mata dia. Okey. Syarat yang kedua. Pening dia, banyak nombor syarat. Yang kedua, kami bimbing tahlil, doa tuan rumah. Ustaz, saya tak ada anak lelaki. Okey, tak apa. Adik-adik dah? Ada? Adik-adik lah. Kan kalau mati petang ni, malam adik-adik ada lagi di rumah kan? Adik-adik lah. Cuma tang sembahyang mayat tu kena hati-hati lah. Imam saya nak sabar, saya dah kena sekali imam. Saya dah kena sekali. Wah, aku biru dibuat dah. Imam kalau memang ahli waris dia, kita tengok boleh jadi imam, tengok surban tebal pun jangan percaya sangat. Saya dah kena dah, masalahnya dah kena. Kita suruh jadi imam, dia kemudian kita pasal umumnya kalau kita yang ahli masjid, kita tahu dah kaifiat sembahyang mayat kan, dah tahu dah. Dia tu hari tu agaknya mungkin excited sangat agak. Meninggal tu ayah dia. Allahu Akbar. Dia semacam baca Allahu Akbar di rukuk. Dia kata. Habis. Tak, kalau rukuk tu tak sebut apa, tak apa, dia sebut tu Ustaz Larat tu. Kita kat belakang ni nak sepak, kenapa ke buntut ni kan? Dia silap. Silap pun silap lah, bukan silap tu biasa. Satu. Yang kedua, dia ingat dia masih lagi dipengaruhi sembahyang raya. Kan sembahyang raya kan 4 takbir. Sembahyang raya kan rakaat pertama 7 kali takbir. Kan? Allahu Akbar. Kita pun Allah Akbar di belakang. Mesti angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku kata minta darah lah biar. Habis. Rayuh di belakang. Subhanallah. Aduh, hai. Kita nak tanya juga, memang kita aulanya kita bagi ahli keluarga ahli waris dulu yang mayangkan, yang jadi imam kan. Cuma silap kita pada masa tu, kita sangka baik. Kita kan baik, sangka baik. Mungkin dia dah biasa. Rupanya takbir 4 kali macam sembahyang raya. Aku nak tanya juga sampai sekarang. Saya tak boleh tengok muka dia sampai sekarang. Tengok muka dia saya gelap. Saya gelap mesti tengok muka dia. Nak juga bertanya dengan dia. Kau
masa takbir 4 kali tu kau baca apa selang takbir tu? Subhanallah, alhamdulillah, walillah juga ke? Tanya juga. Nanti ada masa saya tanya juga dia. Tapi dia tu Ustaz dah lah Ustaz gitu. Dia mesti kata lain kali sebab tu tanya. Ada seorang hampir. Nasib baik tanya dulu. Ustaz. Saya confuse Ustaz, dia kata. Doa yang takbir ketiga tu nak kena angkat tangan macam nak kunut juga ke? Tentu bayang kalau saya ketiga macam mana? Kalau saya kata Allah takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu, punggah habis lagi. Sebaik kali ketiga tu sempat diselamatkan. Tuan-tuan, besar kita. Yang paling seronok je kadang-kadang dalam masyarakat itu tuan tengok, saya mungkin di sini pun berlaku juga lah lebih kurang sama yang tempat saya. Dalam bab tahlil, kenduri kendara lah. Ada orang allergic, ada orang tak boleh dengar perkataan tahlil ni. Bid'ah. Ni bid'ah tak bid'ah ni tu cerita nombor 2. Cerita nombor 1 ceritanya ialah ramai tak tuan-tuan jumpa, pernah tak tuan-tuan jumpa kita pergi tahlil rumah dia, anak-anak dia. Mana anak-anak dia? Mana anak dia? Ada tak anak-anak dia tu yang lelaki atau menantu duduk sekali dalam majlis tahlil kita? Tak ada. Ada kalau anak tu 10, yang ada mungkin 1. Yang lain di mana? Sibuk kat dapur nguruskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sibuk la ilaha illallah, doa Allahumma ighfir lahu warham, kita sibuk doa. Anak dia buat bodoh ya. Merokok kalau sembang kat bawah, main Facebook kat bawah anak dia. Kita letih angkat tangan doa. Padahal Nabi kata tadi anak dia. Sebab itulah bila kami buat undang baru, buat macam tu, uhara anak-anak. Jadi rupanya ada, bila kita buat itu dia heboh, dalam masyarakat akan heboh. Jadi golongan-golongan ni dia mencari ilmu tu, belajar. Saya bagi teks, saya bagi skrip doa. Kita type, kita print, kita bagi dia. Nah, kita hadiahkan terus. Ini tak payah pulang balik. Kita doa ni kau simpan. Doa ni kau simpan. Begitu tuan-tuan. Bila saat kita dah mati besok, ni insya-Allah anak-anak kita, ahli waris kita mampu uruskan kita, mampu selenggarakan jenazah kita dengan baik. Tak payah tunggu orang luar. Imam datang, tanya tengok, buka, dah mas, mata dah bertutup, mata tutup elok. Tuan-tuan, doa dia mudah je yang Nabi ajar. Ketika kita nak nutup mata jenazah, bismillahi wa ala millati rasulillah, tekan sekadar yang boleh aja, jangan dipaksa-paksa. Ini dulu-dulu, orang dulu-dulu letak je duit dulu 50 sen tu nak bagi rapat. Confirm mata duitan. Nampak? Tu kalau mata rapat je. Kalau mulut tengah-tengah tu tolak dengan tangan perlahan, ambil kain ikat. Ikat kepala ni pun saya biasa jumpa mayat yang daripada hujung atas kepala ni sampai sini berlekuk, diikat dengan tali betul, tak kain tu, perca kain tu kecil, tak perca tu kan kecil, di grip atas. No, tolong jangan buat macam tu tuan-tuan. Saya cadangkan tuan-tuan ambil kain serban yang nipis atau kain tudung wanita yang lembut tu, gulung kasar sikit, tak kat atas, jangan grip, selit aja, pasal kita dah tolak lagi. Begitu juga pergelangan kaki dia. Ramai orang ikat kaki jenazah tu, gini kan kaki kan, diikat ujung ibu jari je. Cuk, ikat dengan tali rapia. Nasib baik tak ikat dengan getah. Tuan-tuan, saya nak ajar dengan tuan-tuan, jangan ikat. Ambil kain plekat, balut semua ujung kaki, daripada betis balut semua. Kan cantik kaki tu. Tangan, orang kita ni, orang Melayu, kalau tak kiam, salah. Kiam, tak apa kiam kan, tak ada masalah. Jangan bergaduh, kiam. Benda tu balut, jangan diikat. Saya kata ikat, saya pun silap juga. Arahan saya satu silap. Kata ikat tangan dia, memang rupanya dia ikat sungguh. Mak saya ingatkan dia cerdik lah kan, ngerti lah, rupanya dok. Ikat sungguh, kaki tu kan tali rapia, tuan ikat kaki tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku kena pelempang, kau tahu lah aku tu. Saya kata tangan tu ikat,
masuk serikat tu ambil kain, balutkan tangan tu, bukan jadi kiam dia cantik tu kan. Ngikatnya. Masyarakat kita tuan, masyarakat kita di luar sana banyak lagi yang tak ngaji, yang tak tahu. Sebab bagi mereka, bila kematian ni semua urusan Tok Imam, semua urusan Tok Bilal, semua urusan orang-orang masjid. Jadi orang yang tak masjid ni tak payah tahu. Itu soalnya. Itulah benda yang berlaku dalam pemikiran masyarakat kita yang di luar sana itu. Sentimennya itu. Apa pun sekali. Orang masjid senang je. Panggil kenduri makan, datanglah dia. Nampak? Dia dah cop dah orang masjid ni kaki makan. Apa sibuk dengan orang masjid senang? Dia tak ada sibuk kita hanya masjid. Kita panggil kenduri, sembelih kambing seekor, datang punya, berderu-deru datang. Tambah lagi lu dengar kambing. Orang sini makan kambing tak? Saya pantang kambing. Pantang sungguh. Spur tu seseorang lah spur. Sebab masyarakat kita dah dididik macam itu. Datang-datang untuk imam sibuk tak? Kita ni bukan masa. Sekarang ni bukan masa. Sekarang ni bukan masa kita nak buat kerja. Sekarang ni masa kita mendidik masyarakat. Tuan-tuan, saya mohon pada tuan-tuan yang ada di sini, yang ada hadir kuliah semalam ni, apa peringkat jawatan kita, lepas ni kita turun masyarakat, kita didik masyarakat, kita bimbing masyarakat. Bukan kita buat untuk masyarakat, bimbing dia. Memang dia pun tak tahu. Alasan tak tahu tu dalam poket kita dah. Ke masjid pun tak pernah. Mati, entahlah. Bawa jenazah ke masjid, ustaz buang masa nak cepat, eloklah. Bukan cerita elok, tak payah ke masjid, terus ke kubur. Okey. Sekolah tu dulu lah saya ingat tuan-tuan. Kalau ada soalan, mungkin kita sambung pada sisi yang lain. Ni mukadimah je baru ni, belum start lagi ni. Tak habis jam. Jadi boleh sekat tu ya tuan. Boleh sekat tu dulu. Cerita kita tadi, tajuk kita andainya aku pergi besok. Itu bahasa satu bab, banyak bab lagi. Itu belum bab kita bersedia lagi untuk mati. Ini bab bila kita mati, anak buah, anak ahli keluarga tak tabat. InsyaAllah kita bertemu pada waktu-waktu lain. Kita akan sambung lagi tajuk ini. Saya tuan-tuan sebelum tu saya nak kempen. Tapi sebelum tu saya nak kempen, tetapi saya tidak punya apa-apa sebab tidak ada kepentingan dengan penerbit buku ini. Cuma saya nak kempen tuan-tuan, belilah kitab Tazkirah Al-Qurtubi ini. Buku ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi yang telah ditahqiqkan semula, yang hadis-hadis yang bermasalah semua telah dikeluarkan. Asal kita Arab, dah pernah dimelayukan. Tuan-tuan belilah untuk persiapan nak mati. Banyak tuan-tuan cerita-cerita tentang nak mati. Saya di antara buku kegemaran saya ini, saya dah 2 kali khatam. Tak puas saya nak baca, saya baca lagi. Lepas tu saya malam ni saya baca sikit saja, saya ambil sedikit saja coretan, satu paragraf tak habis. Tadi saya kongsi dengan tuan di peringkat awal tadi. Tuan beli buku ni. Harga tak mahal. Lebih kurang RM42, RM55. RM55 yang kulit tebal, RM40 yang kulit nipis. Tuan tolong beli. Beli untuk simpanan, beli baca. Jangan simpan je, beli baca. Lepas tu kalau nak pahala besar lagi, beli lalu 3 biji letak kat masjid. Cop wakaf. Jangan terima nama pula. Buku ini diwakafkan oleh Muhammad Reza. Jangan. Wakaf itu. Tak situ. InsyaAllah pahala yang berterusan. Kalau itu dulu tuan-tuan. Sekiranya ada persoalan kita boleh bincang. Kiraan 1 daripada sekarang. 1 wis. InsyaAllah ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat rahmat, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan selama mana kita dalam duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keampunannya kepada kita insya-Allah. Sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan, kekurangan adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.